Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 10 September bersama saya Muhammad Aziz Rahim. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda disaran untuk mengenal pasti projek-projek di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA yang belum dapat dilaksanakan dan menggunakan dana agensi tersebut untuk melaksanakan projek utama lain seperti jalan perhubungan dengan kadar segera. Pengerusi URDA Datuk Seri Alexander Natalinggi memberitahu langkah ini penting dalam menyediakan jalan perhubungan kepada lebih 10 buah kampung di bawah kawasan URDA. Datuk Seri Alexander menjelaskan pembinaan jalan terbabit akan memudahkan masyarakat setempat bergerak sekaligus mengurangkan kos perjalanan. Beliau menegaskan Rikoda perlu menekankan pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat dalam usaha meningkatkan pendapatan isi rumah terutama di 5 daerah iaitu Kenawit, Kapit, Sepau, Bukit Mabong dan Belaga. Beliau yang juga ahli Parlimen Kapit memberitahu demikian dalam sidang media selepas majlis penutupan sesi libat urus cadangan projek jalan akses ke Tunoh Kapit di Kuching. Mengenai cadangan projek jalan akses ke Tunoh Kapit, Dato' Alexander berkata projek berkenaan akan menjadi pemangkin untuk merancangkan lagi pembangunan sosioekonomi dan kemudahan asas yang lain di kawasan berkenaan dan sekitarnya. Katanya dengan adanya jalan akses tersebut, tempoh perjalanan dan pergerakan penduduk dan pengangkutan barangan dapat dikurangkan sekaligus memberikan kemudahan jalan yang lebih selesa kepada semua pihak. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Alexander Natalinggi yang juga Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak memberitahu tuntutan Sarawak dan Sabah untuk mengembalikan 35% kerusi Parlimen pada mesyuarat Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 merupakan pengembalian hak yang selaras dengan perjanjian tersebut. Datuk Seri Alexander Natalinggi memberitahu ia merupakan langkah untuk mengembalikan semula apa yang telah termaktub di dalam perjanjian tersebut. Ini sekaligus untuk menyemak dan menyeimbangi hak-hak kedua-dua negeri tersebut. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memberitahu demikian dalam sidang media selepas majlis penutupan sesi libat urus cadangan projek jalan akses ke Tunoh Kapit di Kuching. Perdana Menteri pada mesyuarat Khamis lepas yang turut dihadiri oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari memberi komitmen untuk memberi perhatian terhadap isu-isu berbangkit kedua-dua negeri itu termasuk berkaitan jumlah wakil dua negeri itu di Parlimen. Dalam pada itu, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fazaruddin Abdul Rahman menyokong penuh usaha Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 untuk mendapatkan semula 35% kerusi Parlimen bagi Sarawak dan Sabah. Fazaruddin mengalu-alukan perkembangan tersebut bagi memastikan pembagian kuasa antara parti yang membentuk Persekutuan Malaysia dan Sarawak serta Sabah perlu mempunyai suara dalam undang-undang yang diluluskan di Parlimen. Fazaruddin dalam satu kenyataan memberitahu adalah penting untuk memulihkan status kedua-dua negeri itu selain menghormati suara dan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah. Ini juga bagi mengelakkan sebarang undang-undang yang diluluskan memberi implikasi negatif kepada negeri-negeri Borneo itu. Buat masa ini, katanya Semenanjung Malaysia menguasai 75% atau 166 kerusi Parlimen daripada 222 kerusi iaitu lebih daripada 2/3. Beliau berkata perlembagaan persekutuan mesti mewakili kepentingan semua parti dalam persekutuan dan sebarang pindaan perlu mendapat sokongan kedua-dua negeri itu. Dalam pada itu, beliau juga menggesa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memahami keperluan untuk mengembalikan jumlah pembahagian ahli Parlimen kepada Sarawak dan Sabah seperti yang terkandung dalam artikel 113 Perlembagaan Persekutuan. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK harus bertindak sebagai pemandu penduduk ke arah kehidupan yang lebih baik dengan penuh amanah dan integriti. Justru mereka perlu melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan yang mencukupi agar dapat memimpin masyarakat di rumah-rumah panjang dan kampung dengan sebaiknya.
Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitaya yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus menegaskan melalui seminar pemberkasaan KMKK Daerah Tatau 2022, pemimpin akar umbi itu dapat diperkukuhkan dengan pelbagai ilmu yang diperlukan. Anang nak guna peluang tu untuk kita belajar, ngulih ke penemu, ngambil ke kena kita, ngemansang, ngemanah ke orang ke pegai kita, rumah panjai ke pegai kita, kampung ke pegai kita, tau ke dinindul, kita akan menjadi ketuai. Nyak guna yang amat, dia kena kita ngiring rakyat ke pegai, awak ke rakyat ke pegai kita itu tadi mansang maju, nak tinggal. Katanya, seminar seumpama itu bertujuan menyediakan pemimpin masyarakat dengan ilmu berkaitan seperti adat istiadat iban dan rumah panjang, protokol dan pengurusan majlis, pencegahan dadah dan jenayah, serta pengendalian kes Mahkamah Bumiputera Sarawak. Oleh itu katanya, isu dan permasalahan di peringkat rumah panjang dan kampung wajar diselesaikan dengan baik serta dibawa ke peringkat yang lebih tinggi untuk penyelesaian dan pertimbangan yang sewajarnya. Datuk John Siki berkata demikian semasa merasmikan seminar pemerkasaan KMKK Daerah Tatau 2022 di Bintulu yang dihadiri 110 ketua masyarakat dan ketua kaum daerah tersebut. Sementara itu, bercakap mengenai pembentangan kumpulan inovatif dan kreatif KIK, pentadbiran bahagian Bintulu di bawah kumpulan Bintulu Tatau Sebauh BTS 3.0 dilihat amat dekat di hati KMKK dan JKKK. Berkenai ke cara sedak yang ngadu ke? Dia kena lebih lagi maya elawin kita, maya mesyuarat kita kemitian. Projek ini dibentangkan BTS 3.0 itu menurut Datuk John berupaya memudahkan proses pembayaran elawan pengandalian mesyuarat dan elawan kehadiran mesyuarat melalui aplikasi VRAPS. Projek pembinaan semula atau gantian penuh Sekolah Kebangsaan Abang Leman di Kabung dijangka akan siap penghujung tahun depan. Ahli Parlimen Saratok merangkap timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Ali Biju dalam satu hantaran di Facebook memberitahu berdasarkan jadual asal, projek tersebut sepatutnya siap pada November ini. Datuk Ali Biju bagaimanapun berkata projek berkenaan mengalami kelewatan disebabkan pelbagai faktor termasuk penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ketika projek itu baru memulakan kerja-kerja pembinaan pada awal 2020. Menurut Datuk Ali lagi, SK Abang Leman merupakan salah satu dari beberapa buah sekolah daif di kawasan Seratok yang akan dibina atau dinaik taraf dari semasa ke semasa. Projek berkenaan melibatkan kos berjumlah RM42 juta yang antara komponen pembinaan termasuk 30 bilik kelas, 2 buah asrama, 12 unit kediaman guru dan beberapa kemudahan lain. Beliau dalam pada itu menggesa kontraktor mengambil langkah lebih serius agar projek berkenaan siap mengikut tarikh baharu yang telah ditetapkan. Datuk Ali juga telah menghadiri taklimat status semasa projek tersebut daripada pihak kontraktor seterusnya membuat tinjauan ke tapak projek di Kabung. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Tanjung Manis telah menahan sebuah bot disyaki bot nelayan asing pada jarak lebih kurang 68 batu nautika barat Laut Tanjung Jerijih pada Khamis lalu. Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Gilbert Tinggak Numpang berkata kapal maritim KM9 dalam rondaan Permai di sekitar perairan Jerijih telah mengesan sebuah bot nelayan yang tiada nombor pendaftaran pada bot dan sedang bergerak dalam keadaan mencurigakan pada pukul 10.26 malam. Komander Maritim Gilbert Tinggak menjelaskan hasil penggeledahan dan pemeriksaan mendapati bot tersebut dikendalikan tekong dan seorang kru warga Indonesia berumur 51 tahun dan 15 tahun. Kedua-duanya disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan di perairan Malaysia tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan dan Akta Imigresen 1959-1963 kerana tiada pengenalan diri yang sah. Bot tersebut dipercayai berasal dari Natuna Besar Indonesia. Kedua-dua kru bot berkenaan kemudiannya ditahan dan peralatan menangkap ikan serta sejumlah ikan turut dirampas. Bot dan hasil rampasan diiring masuk ke jeti Terminal Tanjung Manis untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat bagi siasatan lanjut.
Penuntut di institusi pengajian tinggi perlu mengimbangi kehidupan belajar semasa di universiti dan terlibat secara aktif dengan aktiviti luar seperti bersukan yang menyihatkan badan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, penuntut juga perlu menyemai nilai dan minda positif ke arah memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Datuk Seri Lee menjelaskan penuntut tidak seharusnya terlalu menghabiskan masa di hadapan peranti elektronik atau komputer tetapi perlu juga menjalankan aktiviti yang menyihatkan minda seperti berjoging atau berjalan kaki. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Piala Kertin 2022 di Stadium Terbuka Miri. Piala Kertin bermula semalam hingga 23 September ini merupakan acara tahunan di Universiti Kertin Malaysia, Miri. Yayasan Kepimpinan Al-Bait dengan kerjasama Rasa Karya Sendirian Berhad akan menganjurkan konsert Jelajah Ramli Sarip 2022 Cinta di Sebalik Musim akan diadakan pada 20 November depan di Dewan Majma' Tunku Abdul Halim Muazzam Shah Kuching. Wakil Yayasan Kepimpinan Al-Bait Abdul Hafiz Zainal Abidin dalam sidang media di Kuching memberitahu konsert yang julung kali diadakan di negeri ini mengetengahkan penyanyi terkenal tanah air Datuk Ramli Sarip. Jelasnya konsert tersebut yang berkonsepkan mesej ketuhanan, kehidupan dan kemasyarakatan yang menjurus kepada kesatuan dan perpaduan masyarakat sesuai dengan pelbagai peringkat usia. Dalam pada itu, hasil kutipan jualan tiket itu akan disalurkan kepada Yayasan Al-Bait untuk menjalankan aktiviti kepimpinan dan kebajikan yang dianjurkan oleh yayasan tersebut. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Datuk Ramli Sarip berhasrat untuk merealisasikan hasrat beliau membantu golongan yang memerlukan menerusi dana yang dikutip melalui konsert tersebut. Konsert tersebut menyediakan 84 buah meja yang akan dijual serendah RM2,000. Saudara, berita pagi Sarawak edisi Sabtu 10 September berakhir di sini. Keluarga Malaysia, anda semua dijemput untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan bintang kecil Zon Sarawak yang akan diadakan di Auditorium Piramli RTM Kuching malam ini bermula pukul 9 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti di saluran Sarawak FM dan laman Facebook RTM Sarawak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.